Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mufakat Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahli-ahli yang berhormat, pagi ini hari Isnin 21 bulan November, kita menyambung semula mesyuarat ketiga bagi penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-13. Soalan-soalan lisan. Yang berhormat Buloh Kasab, jemput. Yang berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 1. Yang berhormat Macap, jemput. Yang berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 2. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya mohon untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Buloh Kasab dan Yang Berhormat Macap secara bersekali. Jemput. Yang Berhormat daripada Buloh Kasab dan Macap telah membangkitkan mengenai nilai pelaburan dan negara yang melabur di negeri Johor yang memberi kesan dan impak tinggi kepada negeri ini setelah 3 tahun berturut-turut menduduki tempat pertama bagi pelaburan sektor pembuatan di Malaysia. Semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, negeri Johor telah menjadi tumpuan pelabur-pelabur asing untuk melabur di sini. Faktor lokasi strategik, infrastruktur kelas dunia serta akses kepada pekerja mahir kekal sebagai kekuatan Johor untuk terus menarik pelaburan dari dalam maupun dari luar negara. Untuk makluman ahli Dewan, pelaburan yang diterima di negeri Johor dikategorikan kepada 2 jenis pelaburan, iaitu pelaburan domestik atau Domestic Direct Investment (DDI) dan juga pelaburan asing atau disebut sebagai Foreign Direct Investment (FDI) dengan izin. Sejak 3 tahun kebelakangan ini, mulai tahun 2013, sektor pembuatan negeri Johor telah berjaya menarik nilai pelaburan asing dan tempatan yang tertinggi di Malaysia. Secara keseluruhan, bagi tempoh tersebut, negeri Johor telah menerima pelaburan sebanyak 66.723 bilion ringgit. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 66.2% atau 44.182 bilion ringgit adalah daripada pelaburan domestik, manakala sebanyak 33.8% atau 22.540 bilion ringgit adalah daripada pelaburan terus asing (FDI). Sehingga bulan Jun tahun ini, bagaimana yang telah saya nyatakan semasa pembentangan bajet tempoh hari, negeri Johor telah mencatat sejumlah 5.4 bilion ringgit nilai pelaburan ke negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 5.1 bilion ringgit adalah daripada pelaburan asing dan selebihnya adalah daripada pelaburan domestik. Untuk makluman ahli Dewan yang mulia, kebanyakan pelaburan dalam bidang pembuatan yang diterima di negeri Johor adalah berkaitan petrokimia, produk bukan metalik, produk kimia, pembuatan makanan, produk logam dibentuk dan juga elektrik dan elektronik. Yang berhormat Tan Sri Speaker, dari tahun 2006 sehingga tahun 2015, negara Singapura menjadi peneraju utama dalam sektor pembuatan di negeri Johor, di mana ianya telah menarik pelaburan sebanyak 10.98 bilion ringgit. Ini diikuti dengan pelaburan dari Jepun sebanyak 8.10 bilion ringgit dan Belanda iaitu sebanyak 7.87 bilion ringgit. Antara syarikat yang melabur di Johor daripada negara yang dinyatakan tadi adalah seperti Teknokom Sistem Sdn Bhd, Superfood Malaysia Sdn Bhd dan Palmaju Edible Oil Sdn Bhd dari Singapura. Manakala bagi Jepun pula,
Syarikat yang melabur ialah seperti SDP Global, Panasonic System Network, DNP IMS Malaysia. Dan bagi Belanda, Biosynthetic Technologies Asia Sdn Bhd, Carry Ingredient Malaysia Sdn Bhd dan Pengerang Terminal 2 Sdn Bhd. Selain itu, antara negara yang turut menjadi pelabur yang tertinggi di Johor adalah seperti Amerika Syarikat dengan jumlah pelaburan 5.60 bilion, Korea dengan jumlah pelaburan 1.75 bilion, China dengan jumlah pelaburan 1.37 bilion dan United Kingdom dengan jumlah pelaburan 1.03 bilion, semuanya dalam ringgit. Yang berhormat Tan Sri Speaker, antara faktor yang menjadi teras kepada keyakinan pelabur asing terhadap negeri ini ialah kepesatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dan salah satu komponennya ialah pembangunan di kawasan Iskandar, Malaysia. Berdasarkan kepada komponen pembangunan yang ada di dalam Iskandar, Malaysia, sektor hartanah dan bidang perkhidmatan telah menjadi daya tarikan terkini pelabur luar ke negeri Johor. Dari tahun 2006 sehingga September 2016, negara China telah mendominasi pelaburan asing ke Iskandar, Malaysia yang merangkumi sektor pembuatan, perkhidmatan dan hartanah dengan nilai pelaburan sebanyak 23.78 bilion ringgit dengan pecahan seperti pembuatan sebanyak 1.37 bilion ringgit, hartanah sebanyak 21.98 bilion ringgit dan lain-lain sebanyak 430 juta ringgit. Pelabur kedua tertinggi di kawasan Iskandar, Malaysia ialah Singapura dengan nilai pelaburan sebanyak 20.101 bilion ringgit dengan sektor pembuatan sebanyak 9.39 bilion ringgit, hartanah 8.26 bilion ringgit dan perkhidmatan 2.36 bilion ringgit. Pelaburan dari Amerika Syarikat pula merupakan yang ketiga tertinggi di Iskandar, Malaysia dengan nilai pelaburan sebanyak 7.06 bilion ringgit. Bagi negara Amerika, sektor pembuatan merupakan penyumbang utama dengan 5.63 bilion ringgit dan diikuti oleh sektor perkhidmatan sebanyak 1.43 bilion ringgit. Negara-negara lain yang turut membuat pelaburan di kawasan Iskandar, Malaysia dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan juga hartanah dari tahun 2006 sehingga September 2016 adalah seperti Jepun dengan jumlah pelaburan sebanyak 4.5 bilion ringgit, Sepanyol dengan jumlah pelaburan sebanyak 4.18 bilion ringgit, Korea dengan jumlah pelaburan sebanyak 3.11 bilion ringgit dan Jerman dengan jumlah pelaburan sebanyak 2.28 bilion ringgit. Negara-negara ini telah melabur di dalam sektor pembuatan di dalam Iskandar, Malaysia. Bagi dua negara, iaitu Emirat Arab Bersatu UAE dan Australia, kedua-dua negara tersebut telah melabur di dalam sektor hartanah dengan jumlah pelaburan masing-masing berjumlah 2.40 bilion ringgit dan 1.85 bilion ringgit. Lokasi hartanah yang terlibat bagi pelaburan ini ialah di Iskandar Puteri dan juga di Permas Jaya. Pelaburan asing yang terlibat di Iskandar, Malaysia dalam sektor perkhidmatan adalah di dalam bidang yang berkaitan dengan logistik, pelancongan, kesihatan, pendidikan, perbankan dan industri kreatif. Yang berhormat Tan Sri Speaker, berdasarkan tentang jumlah pelaburan yang telah dicapai oleh negeri Johor, ini jelas menunjukkan bahawa negeri Johor berada di atas landasan yang betul dalam mencorak pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Kehadiran pelabur yang datang ke negeri ini juga menunjukkan keyakinan ke atas dasar dan hala tuju negeri. Dengan izin Allah jua, segala apa yang terbaik yang kita rancangkan akan membuahkan hasil dan berjaya. Bulu Kasab, jemput. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah memberi penerangan bagi soalan saya yang begitu detail dan komprehensif dengan izin. Soalan saya adalah, apakah insentif yang ditawarkan kepada luar negara berkenaan
bagi mengekalkan pelaburan mereka, sedangkan kita berhadapan dengan ekonomi yang tidak begitu baik, ditambahkan lagi dengan penyusutan nilai ringgit Malaysia. Terima kasih. Input. Tan Sri Speaker, bagi pihak negeri kita tidak memberi apa-apa insentif. Biasanya insentif untuk menarik pelabur diberikan oleh pihak kerajaan pusat. Mereka berada di Johor, membuat keputusan untuk melabur di Johor berasaskan beberapa faktor. Kalau mengikut sudut negeri, bukan kerana negeri ada menyediakan apa-apa insentif. Negeri tidak menyediakan apa-apa insentif. Tetapi mereka tertarik untuk melabur di Johor kerana pertama, kerajaannya stabil dan pro perniagaan. Yang kedua, kerana kos menjalankan perniagaan di Johor amat kompetitif. Kalau dibandingkan dengan Singapura, kita 60% lebih rendah daripada Singapura dan kita 30% lebih rendah daripada Kuala Lumpur. Yang ketiga, kita berdekatan dengan pasaran terbesar dalam ASEAN. Johor Bahru, kerana kita juga dekat dengan Singapura, dalam masa 6 jam, kita boleh sampai ke bandar-bandar utama antarabangsa. Sama ada Jepun, sama ada Seoul, sama ada Beijing, sama ada Dubai, sama ada di Australia dan sebagainya. Dan pusat-pusat ini terdapat 28% daripada penduduk dunia yang juga menyumbang 40% kepada pengeluaran ekonomi di dunia. Jadi Johor ni pusat, center. Atas sebab itulah dia buat keputusan untuk melabur di Johor. Dan juga Johor mempunyai kedudukan yang baik sebagai salah sebuah negeri yang terbesar di Malaysia. Ia memberi peluang untuk mana-mana syarikat bagi melabur dan membangunkan projek-projek yang merupakan projek greenfield, iaitu pembangunan yang bercorak greenfield yang baru, yang mereka boleh menjalankan penyelidikan dan pendekatan inovatif dan sebagainya dalam mereka melakukan pelaburan dalam negeri kita pada hari ini. Dan begitu jugalah dalam soal-soal yang lain seperti kita menyediakan tenaga kerja mahir dan sebagainya, itu juga satu tarikan. Dan dari segi kos sara hidup, Johor kalau kita bandingkan dengan Singapura, kita 68% lebih rendah. Dan kalau dibandingkan dengan Kuala Lumpur, 16% lebih rendah. Dan kita juga telah berjaya untuk mengurangkan kadar jenayah, menurun sebanyak 33% antara 2010 dan 2014. Jadi saya sebenarnya berterima kasih pada semua kerajaan membangkang kerana menyumbang kepada kestabilan dalam negeri Johor menjadi tarikan. Tan Sri Speaker. Input. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Menurut anggaran yang diumumkan oleh MIDA, Malaysia Investment Development Authority, pada tahun 2015, negeri Johor merupakan negeri yang mencapai pelaburan yang tertinggi di antara negeri-negeri di Malaysia dengan FDI, Foreign Investment, 31.4 bilion, 3.14 bilion, dan domestic investment 27.9 bilion. Tetapi pada 2016, 6 bulan yang pertama, kita nampak ada satu penurunan yang drastik dalam DDI, domestic investment, di mana hanya 2.276 juta saja. Ini merupakan satu penurunan yang drastik, tak sampai 1% daripada jumlah DDI pada tahun 2015. Dan saya ingin tahu apakah sebabnya kenapa ada penurunan yang begitu drastik dalam 6 bulan yang pertama 2016. Ini yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tadi Yang
Yang Amat Berhormat Menteri Besar menyatakan bahawa United States, Amerika Syarikat merupakan pelabur yang ketiga terbesar untuk di Malaysia dan juga di Iskandar. Dan dengan perkembangan politik yang terpadu di Amerika Syarikat dengan presiden yang baru ini, dan nampaknya ada satu polisi yang mungkin berdasarkan kepada protectionism, bermaksud mungkin pelaburan Amerika Syarikat akan menarik balik atau kurangkan pelaburan daripada pihak United States kepada negara-negara yang lain. So saya ingin tahu apakah strategi atau yang akan dirancangkan, sebab negeri Johor pun merupakan salah satu United States, satu pelabur yang sangat besar di negeri Johor juga. So apakah kerajaan boleh buat untuk memastikan bahawa pelaburan kita terus berkembang walaupun dalam keadaan yang tidak menentu suasana ekonomi sedunia? Ini soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Input. Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Jemtah. Pertama, memang kita akui hakikat bahawa keadaan ekonomi dunia dalam keadaan yang tidak menentu dan sememangnya lemah, dan sedikit sebanyak ianya akan menjejaskan negara kita dan juga negeri kita dalam soal perniagaan, dalam soal pelaburan dan sebagainya. Dan seperti yang telah diumumkan, 6 bulan pertama jumlah pelaburan yang telah diterima di negeri Johor adalah sebanyak 5.4 bilion ringgit. Dan bagi menjawab soalan Yang Berhormat, pertamanya kita perlu sabar tunggu sehingga akhir tahun berapa sebenarnya kita mendapat pelaburan keseluruhannya untuk negeri Johor. Dan walaupun dalam keadaan pelaburan ataupun keadaan ekonomi dunia yang begitu lemah, saya pasti dan saya percaya, saya mempunyai maklumat, tapi oleh kerana perkara ini akan diumumkan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, bukan saya yang patut umumkan, maka negeri Johor akan sekali lagi mendapat pelaburan yang tertinggi dalam negara kita untuk tahun 2016. Lebih daripada 5.4 bilion yang kita umumkan untuk bulan Jun. Jadi bersabar sedikit, kita tunggu apabila Menteri umumkan. Yang kedua, dalam kita menunjukkan bahawa apa yang Berhormat kata domestic investment menurun dengan begitu ketara dan foreign investment lebih besar daripada domestik berasaskan kepada data sehingga Jun. Itu juga saya berharap kita tunggu. Saya tak tahu dari segi peratusan antara foreign dan domestik. Tetapi yang pasti, walaupun dalam keadaan ekonomi tak menentu, kita masih lagi mendapat keyakinan daripada pelabur luar. Kerana saya percaya pelabur luar dalam dia menilai untuk melabur, pelbagai faktor dibuat yang berasaskan kepada fakta dan dapatan-dapatan kajian. Dia tidak menggunakan persepsi. Mungkin pelabur tempatan guna persepsi hasil kejayaan kerja Yang Berhormat semualah agaknya. Yang mungkin nak mewujudkan suasana yang boleh mendatangkan ketidakyakinan kepada kerajaan dan kepada negara. Jadi inilah kesannya Yang Berhormat, itu sebab kita selalu Yang Berhormat Menteri Besar ini tak betul ini kata tadi Yang Berhormat Menteri Besar katakan bahawa negeri kita dalam keadaan politik yang sangat stabil. Tak ada keyakinan pelabur-pelabur terhadap negeri kita ini. Ini ada bercanggah lah. Bercanggah dengan kenyataan yang dicatatkan oleh Amat Berhormat Menteri Besar. Sebenarnya negeri kita ini, saya setuju, kita lebih stabil berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Tapi jangan putar balik kenyataan, katakan oleh kerana pihak kita maka
pelabur tidak ada keyakinan terhadap Tahu, negeri kita. okey, Ini okey. sama sekali tidak betul ni. Okey, Menteri yang Tan Sri Speaker. Ini saya tak boleh terima lah. Okey, Tapi saya yakin Jementah tak bahawa- ikut peraturan mesyuarat. Jementah tak ikut peraturan mesyuarat. Duduk. Tan Sri Speaker belum cakap lagi. Duduklah. Duduk dulu. Tan Sri Speaker tak. Tan Sri Speaker Tan tak Sri, ini cakap bukan debat. apa-apa. Okey, Yang Berhormat. Duduk. Yang Berhormat. Terima kasihlah Yang Menteri jemputan. Besar. Sebab saya tak boleh terima katakan kita tak. Kita cuba Okey, bekerjasama. Jementah. Sila Okey. duduk. Sila duduk. Terima Tan kasih. Sri Speaker, saya mudah saja Tan Speaker. Saya benar, pembangkang nak cakap apa, cakaplah. Tapi saya pun boleh cakap apa saja saya nak cakap. Kita boleh tahan, dia cakap dia tak boleh tahan, kita cakap sikit. Speaker, saya Okey, tak. dah lah. Saya boleh. Dah. Peraturan. Saya boleh. Peraturan. Saya Bukan boleh. pasar. Tak ada masalah ni. Jementah ini bukan pasar. Ini dewan. Petiam. Kita duduk. Mungkin apabila Don Jorak dah campur sana, tolong ajar mereka sikit. Jadi ini yang kita cuba jaga dan pelihara. Dan perkara yang kedua mengenai Amerika, saya percaya itu semua adalah bahan-bahan dan cara-cara kempen, tapi akhirnya saya percaya Amerika juga akan go to basic. Dan kita sedar bahawa di Amerika Syarikat antara pihak swasta dan kerajaan mungkin ia dua perkara yang berbeza. Saya percaya bagi mana-mana syarikat, mereka melihat kepada banyak perkara, perluasan perdagangan dan sebagainya, walaupun mungkin melalui Trump sebagai presiden yang baru akan ada dasar-dasar yang sedikit sebanyak boleh mempengaruhi pasaran dan pelaburan. Tapi kita percaya bahawa bagi syarikat-syarikat dan pelabur daripada Amerika, selain daripada itu menjadi perkara yang akan mereka mungkin terjejas dan dipengaruhi, tapi banyak juga perkara-perkara lain. Dan juga saya suka nyatakan bahawa kita tidak bergantung semata-mata kepada pelaburan daripada Amerika. Johor kita terbuka kepada semua negara, bukan saja Amerika, bukan saja Eropah, bukan saja China, tetapi juga India, Middle East, Timur Tengah dan sebagainya. Jadi inilah hakikatnya, kerana seperti yang telah saya katakan, kita ingin melakar untuk jadikan negeri ini sebagai sebuah kuasa ekonomi selatan, bukan saja untuk tanah air tetapi untuk rantau ini. Jadi inilah matlamat kita, dan terima kasihlah, saya tahu semua menyokong hasrat kerajaan negeri. Yang Berhormat Tanjung Puteri jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 3. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sebelum saya menjawab soalan Yang Berhormat Tanjung Puteri, izinkan saya untuk mengambil kesempatan di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mengucapkan sekalung syabas dan tahniah kepada pengurusi dan jawatankuasa serta petugas-petugas dan pelatih PDK Bandar Tenggara yang telah memenangi ataupun menjuarai anugerah PDK Cemerlang peringkat kebangsaan tahun 2016 dalam kategori keseluruhan. Manakala PDK Teratak Sayangku Caah, kita mendapat tempat pertama bagi kategori pertanian, dan PDK Redong mendapat tempat kedua bagi kategori jahitan, dan PDK Mawai mendapat tempat ketiga bagi PDK satu produk. Maknanya Yang Berhormat Tan Sri Speaker, PDK Johor merupakan PDK terbaik keseluruhan dalam 527 PDK di seluruh negara. Berbalik kepada soalan Yang Berhormat Tanjung Puteri, untuk makluman ahli Yang Berhormat, bahawa program pemulihan dalam komuniti diwujudkan bagi memberi pengajaran asas kepada golongan OKU, iaitu kemahiran mengurus diri seperti kebersihan diri, mampu makan dan minum sendiri, dan sebersedikit pendidikan co-curriculum, dan merupakan satu program alternatif kepada golongan OKU yang tidak dapat mengikuti pelajaran formal di pendidikan arus perdana. Soalan Yang Berhormat Adun Tanjung Puteri, berapa ramaikah mereka-mereka ataupun pelatih-pelatih yang berumur lebih daripada 40 tahun?
Untuk makluman ahli yang berhormat, bahawa seramai 102 orang pelatih PDK di seluruh negeri Johor ini adalah yang berusia lebih daripada 40 tahun. Bagi daerah Johor Bahru, kita mempunyai 9, Batu Pahat 2, Muar 4, Segamat 10, Kota Tinggi 42, Kulai 2, Mersing 5, Pontian 6, Tangkap 4 dan Keluang 18. Daripada keseluruhan 2,371 pelatih. Maknanya 4.3% daripada pelatih tersebut adalah berumur lebih daripada 40 tahun. Yang Berhormat Tan Sri Puteri, jemput. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Esko yang telah memberi jawapan kepada soalan saya. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat pusat dalam komuniti ini, pusat pemulihan dalam komuniti ini, ianya juga memberi satu semangat kepada golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU ini dapat didedahkan kepada satu kawasan yang mana mereka dapat bimbingan untuk menguruskan diri dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa saya mempersoalkan ataupun menanyakan berapa ramai yang 40 tahun ke atas ini adalah, kalau kita lihat pelatih-pelatih kita yang di PDK yang mempunyai umur lebih daripada 30 tahun ke atas, mereka ni mempunyai satu sindrom yang sedikit agresif, yang mana hinggakan ada PDK telah memberi feedback, ada pelatih petugas-petugas kita dipukul oleh mereka-mereka yang lebih daripada umur 30 tahun ini. Jadi apa yang saya nak tanyakan, adakah petugas-petugas di PDK ini mempunyai insurans ataupun SOKSO bagi melindungi keselamatan mereka masa mereka bertugas? Sekian. Okey. Jemput. Yang Berhormat, sebenarnya mengenai dengan SOKSO dan juga insurans, ianya memang kita galakkan kepada setiap petugas-petugas untuk mengambil insurans. Dan sebenarnya Yang Berhormat Speaker, mengenai dengan apa yang telah nyatakan, sebenarnya kita juga mempunyai petugas-petugas terlatih ya, untuk bagaimana kita nak menghadapi mereka-mereka ini yang kita tahu memang dalam kategori agresif dan sebagainya. Sebab tu setiap tahun kita telah pun menghantar petugas-petugas kita untuk diberikan latihan ya, bagaimana untuk kita mengendalikan dalam beberapa kategori PDK dan juga mengikut kategori umur juga di setiap PDK kita. Yang Berhormat Kukup, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya soalan nombor 4. Yang Berhormat Sungai Abung, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 5. Yang Berhormat Rengit, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 6. Yang Berhormat Farid Yani, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Pekan Nenas, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 8. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam muafakat Johor, salam sejahtera. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, program Rumah Mampu Milik Negeri Johor ataupun dikenali sebagai RMMJ sudah menyelangkau tahun ketiga pelaksanaannya. Usaha untuk menyediakan sebanyak 60,000 unit rumah mampu milik RMMJ secara berperingkat di seluruh negeri Johor melalui pelbagai program terus giat dilaksanakan sebagai salah satu komponen penting dalam memenuhi keperluan rakyat untuk memiliki rumah. Bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Kukup berdasarkan rekod yang berdaftar SCQ Perumahan dalam tempoh 6 bulan yang lalu adalah seberikut. Pertama, 8 buah projek perumahan baru telah berdaftar
dalam kategori rumah mampu milik Johor dengan jumlah sebanyak 820 unit. Kedua, ada 2 buah projek dalam kategori perumahan komuniti Johor B ataupun dengan ringkasnya PKJB dengan jumlah sebanyak 62 unit. Dan ketiga, sebanyak 4 buah projek baru dalam kategori perumahan komuniti Johor A dengan ringkas PKJA dengan jumlah sebanyak 174 unit. Ia menjadikan jumlah projek sepanjang tempoh 6 bulan yang lalu adalah sebanyak 14 buah projek dengan jumlah 1,056 unit rumah. Kesemua 14 projek ini dalam status lingkungan 80% kemajuan kerja dan insya-Allah akan diteruskan sehinggalah siap. Bersama-sama dan data maklumat perumahan baru berserta unit dan status terkini kategori rumah untuk komuniti PKJA jumlah 4 projek status 80 hingga 100%, untuk PKJB 2 projek 62 unit status 80 hingga 100%, dan rumah mampu milik Johor ada 8 projek 820 unit status 80% hingga 100%, jumlah 14 projek 1,056 unit. Yang Hormat Tan Sri Speaker, berdasarkan rekod yang dilakukan dalam mesyuarat Task Force Perumahan Negeri Johor yang kita pantau setiap bulan, sebanyak 10,625 unit rumah yang dikategorikan dalam status siap pelaksanaannya bagi tahun 2014-2016 akan kita siapkan. Manakala pada tahun hadapan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor dalam bajet baru ini, sebanyak 6,327 unit rumah akan siap dibina pada tahun 2017. Untuk makluman Yang Berhormat juga, tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah tahun yang amat penting bagi sektor perumahan mampu milik di Johor. Ini kerana unjuran yang diletakkan adalah sebanyak 18,456 unit rumah siap pada tahun 2018 dan 30,065 unit rumah siap pada tahun 2019-2020. Sasaran pelaksanaan rumah siap sehingga 2019-2020 mengikut daerah, di mana Johor Bahru jumlah yang telah siap 1,925 unit, sedang dalam pembinaan 4,945 unit dan dalam pelancangan jumlah 9,579 unit, dan di mana pada tahun 2017 dijangka di Johor Bahru siap 5,054 unit. Di Kulai telah siap sebanyak 6 unit dalam perancangan untuk sehingga tahun 2020 2,812 unit. Untuk tahun 2017 dijangka siap 2,015 unit. Batu Pahat 417 unit dan sedang dalam pembinaan 696 unit, dalam perancangan 5,068 unit dan dalam pembinaan ada 356 unit untuk siap pada 2017. Detail ni agak banyak yang pengusi dan sejumlah untuk saya detailkan satu persatu. Bukan pengusi, speaker. Tan Sri Speaker, detailnya agak banyak. Cuma saya ringkaskan jumlah keseluruhan yang telah siap adalah sejumlah 3,657 unit, sedang dalam pembinaan 698 unit. Daripada 2017 sebanyak 6,327 unit. Pada tahun 2018 kita akan siap 18,045 unit, dan pada tahun 2019 hingga 2020 30,600 unit. Yang Hormat Tan Sri Speaker, ini semua adalah satu pencapaian yang agak baik dan seperti yang kita janjikan dalam pilihan raya ke-13, di mana dijanjikan sebanyak 6,000 rumah mampu milik akan siap. Tetapi alhamdulillah, berdasarkan unjuran yang kita dapati sehingga kini, kita telah menyiapkan hampir 10,500 unit. Maknanya melepasi daripada apa yang kita janjikan pada pilihan raya 2013. Dan saya juga ingin maklumkan yang berada sedang sidang Dewan, untuk
jawapan pada soalan pada Yang Hormat Pak Yani dan Perkenas, pecahan jumlah rumah siap dan tempoh 2013 hingga 2016 mengikut kategori rumah dan harga yang berdaftar di SUK Perumahan adalah berikut. Yang pertama, bagi jenis PKJA yang berharga 42,000 sebanyak 1,598 unit rumah telah siap dibina. Yang kedua, PKJB berharga 80,000 sebanyak 3,217 unit rumah telah siap dibina. Dan yang ketiga, bagi jenis RMMJ yang berharga 150,000 sebanyak 7,293 unit rumah telah siap dibina. Dan ini menjadikan keseluruhan yang siap dibina daripada jumlah 2013 hingga tahun 2016 yang membuat saya perbetulkan balik sebanyak 12,100 unit rumah telah kita siap bina yang kita telah daftarkan dan telah diserahkan kunci kepada pemilik rumah. Yang saya hormati Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dan dari segi kategori rumah PKJA untuk 2013 hingga 2016 yang ingin saya maklumkan, untuk yang berharga 42,000, Johor Bahru 314 unit, PKJB Johor Bahru 80,000 ada sebanyak 1,255 unit, untuk RMJ 1,550,000 6,402 unit, jumlah di Johor Bahru sebanyak 7,971 unit. Di Kulai PKJA 443 unit, PKJB 744 unit, untuk RMJ 153 unit, jumlah 1,340 unit. Di Muar ada 177 unit untuk PKJA, PKJB 393 unit, RMJ 539 unit, jumlah keseluruhan 1,109 unit. Di Batu Pahat PKJA ada 219 unit, untuk RMJ 184 unit, jumlah 399 unit. Di Keluang 96 unit untuk PKJA, PKJB 84 unit, RMJ setakat ini masih dalam proses pembinaan, jumlah 180 unit. Segamat dalam proses pembinaan. Tangkak PKJA 145 unit, PKJB 409 unit, RMJ 15 unit, jumlah 569 unit. Kota Tinggi PKJA 62 unit, PKJB 69 unit, RMJ dalam pelaksanaan jumlah 131 unit. Mersing 113 unit PKJA, PKJB 121 unit, RMJ dalam pelaksanaan jumlah 234 unit. Pontian 33 unit PKJA, PKJB 142 unit, RMJ dalam pelaksanaan jumlah 175 unit. Jadi jumlah keseluruhan bagi kategori PKJA, PKJB untuk 2013-2016 sebanyak 12,108 unit. Yang Berhormat Kukup, jemput. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya merujuk kepada jumlah orang yang memohon ataupun berdaftar untuk memohon rumah di Pejabat SUK Perumahan mencecah 128,000, dan kita lihat juga unjuran sebagaimana yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Esko tadi, sehingga tahun 2020 kita nak menyediakan 60,000. Maksudnya memohon sehingga sekarang ada 128. Sudah barang tentu sehingga 2020 saya percaya kalau seandainya permohonan ini kita tidak menawarkan, sudah barang tentu jumlahnya akan bertambah lagi, mungkin 2 kali ganda. Jadi soalan saya, apakah inisiatif kerajaan negeri maupun pusat untuk memastikan dan juga menangani lebihan permintaan terhadap perumahan untuk rakyat ini? Kerana kalau kita ikut statistik yang telah diberikan oleh Esko tadi, di Pontian contohnya
Untuk PKJA jenis A dan B itu tak sampai 200 unit semenjak 2013 sehingga sekarang. Jadi bayangkanlah, sudah barang tentu pertambahan jumlah penduduk yang baru kahwin, berkeluarga dan sebagainya di Pontian itu jauh melebihi daripada unit yang ditawarkan. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Esko mengenai perkara ini. Terima kasih. Jemput. Yang Hormat Tan Sri Speaker, jumlah kita memang tidak nafikan jumlah pertambahan meningkat sehingga kini 128 unit seperti yang telah dimaklumkan ataupun telah diberitahu oleh Yang Berhormat daripada Kukup. Dan kita tahu dalam pelaksanaan rumah maupun milik Johor kita bukan terhenti setakat 60,000. Ianya akan terus secara berterusan dengan inisiatif yang kita lakukan di peringkat negeri maupun apa yang kita lakukan secara bersama dengan pihak Kerajaan Persekutuan. Atas sebab itu, kerjasama di antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu penting selain daripada agensi di peringkat federal. Kerjasama baik ini menerima beberapa program yang kita selaraskan secara bersama, di mana yang pertamanya Kerajaan Negeri melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor SSI telah mula mengenal pasti tanah-tanah bagi tujuan pengambilan semula tanah bagi tujuan pembangunan rumah maupun milik. Oleh sebab itulah Yang Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan peruntukan sebanyak 150 juta disediakan bagi tujuan pengambilan semula tanah pada bajet 2016 yang lepas untuk kita membanyakkan lagi pembangunan rumah maupun milik bukan saja di daerah Johor Bahru, marah di seluruh daerah negeri ini. Yang keduanya, seperti mana bajet yang diumumkan dalam bajet 2017 yang Amat Berhormat Menteri Besar telah menyatakan sejumlah 20 juta akan disediakan bagi menjayakan skim sewa beli, di mana melalui peruntukan ini Kerajaan Negeri akan membeli rumah mampu milik yang berharga RM80,000 dan RM42,000 yang ditawarkan kepada mereka yang kini menyewa dalam skim sewa beli untuk mereka memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga telah mensasarkan sebanyak 5,000 unit rumah akan dijadikan sebagai skim sewa beli yang akan ditawarkan kepada mereka yang layak dari masa ke semasa. 5,000 unit rumah ni adalah pemilikan Kerajaan Negeri yang sekarang ini kita dalam bentuk skim sewa beli. Dan secara berperingkat kita telah laksanakan program sebegini seperti apa yang kita lakukan di flat Taman Cendana, begitu juga dengan flat projek di EDL. Yang Hormat Tan Speaker, inisiatif yang ketiga, Kerajaan Negeri melalui Kumpulan Pasarana Rakyat Johor telah memperkenalkan program Rumah Mesra Rakyat Johor yang bertujuan untuk membantu rakyat kurang berkemampuan membina sebuah kediaman yang sempurna di atas tanah milik mereka. Dan melalui program ini seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, sebanyak 3,000 unit akan disiapkan menjelang 2018 yang menelan belanja sebanyak 20 juta. Selain itu, inisiatif yang kita lakukan bersama dengan pihak agensi federal, pihak Perumahan Satu Malaysia ataupun Prima akan membina sebanyak 21,540 unit rumah bagi menampung keperluan rumah di negeri ini. Sehingga ini sebanyak 1,960 unit telah dalam pembinaan dan sebanyak 19,580 unit masih dalam perancangan di kawasan-kawasan yang terlibat. Saya ingin maklumkan seperti contohnya di Kota Tinggi sebanyak 1,595 unit, Johor Bahru 1,284 unit dalam pembinaan dan 9,561 unit akan dibina. Pasir Gudang ada 2,665 unit dalam pembinaan dan 470 unit akan dibina. Segamat 1,323 unit, Peruang 2,323 unit, Simpang Renggam 700 unit, Batu Pahat 45 unit, Gelang Patah 968 unit. Selain daripada itu, melalui Jabatan Perumahan Negara JPN sedang membina sebanyak 3,217 unit projek perumahan rakyat PPR yang dijangka akan siap menjelang tahun 2019 bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sementara sebelum mereka membeli rumah sendiri. Dan pecahan-pecahannya
Di PPR Sungai Melana ada 1,450 unit. Di Taman Uda ada 500 unit. PPR Taman Peling 525 unit. PPR Taman Pelangi Indah 442 unit. PPR Kecil Pengerang Kota Tinggi 300 unit. Dan yang keenamnya, kerjasama di antara KPKT, Kementerian Perumahan dan Tempatan bersama dengan YPJ yang akan membina sebanyak 2,877 unit perumahan pejabat awam satu Malaysia ataupun PPA 1M khusus pada kalangan awam yang meliputi kawasan-kawasan berikut: Mesing 355 unit, Keluang 910 unit, Tangkak 130 unit, Muar 1040 unit, Batu Pahat 442 unit. Dan melalui Syarikat Perumahan Negara Nasional, SPNB telah mensasarkan sebanyak 2,530 unit pembinaan rumah mesra rakyat satu Malaysia yang akan siap dibina menjelang tahun 2018 bagi memenuhi keperluan perumahan negeri ini. Ini menunjukkan kaedah yang kita laksanakan berdasarkan jumlah 60,000 unit yang kita janjikan berdasarkan rumah mampu milik Johor. Kalau kita campurkan dengan jumlah daripada projek-projek yang kita kerjasama dengan pihak Prima, dengan pihak JPN, bersama dengan perumahan pejabat awam sejumlah 38,164 unit, maka kita hampir mencapai dekat 100,000 unit menjelang tahun 2020. Dan ia akan terus meningkat berdasarkan prestasi yang kita laksanakan dengan tapak-tapak tanah yang kita akan ambil alih untuk kita bina perumahan supaya ini mendapati kepada sasaran permohonan permintaan rumah yang dipohon oleh rakyat Johor. Jemput Pak Yani. Terima kasih di atas membenarkan Pak Yani menambahkan soalan. Pertamanya, bila kita tahu permohonan rakyat begitu ramai disebabkan memang kita sedia maklum bahawa masalah perumahan adalah asas penting sebuah keluarga untuk keselamatan anak-anak dan juga semuanya harta benda mereka. Oleh kerana seperti mana Kukup sebut tadi, ada 120,000 lebih permohonan. Persoalannya, apakah mekanisme untuk bahagian pemilihan ini untuk memastikan pertama jawapan kepada pemohon dapat ikut giliran ke, tahun bila dijangka boleh menduduki ataupun jawapan yang berkenaan. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah mekanisme berkenaan melibatkan kepada bilangan keluarga yang diberi, sebab kemungkinan juga yang memohon tadi daripada satu keluarga tadi mungkin anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, sebab masing-masing dah berumah tangga, tapi duduk rumah mak ayah dia. Jadi bila dia memohon tu, jadi bagaimana mekanisme pemilihan untuk memastikan benda tu adil kepada semua rakyat negeri Johor. Sekian, terima kasih. Jemput. Yang Hormat Tan Sri Speaker, kita telah mula menggunakan sistem perumahan Johor yang diakses di portal e-rumah Johor gov.my. Dan sebelum ini kita tahu sistem yang kita laksanakan secara manual. Sistem yang kita tambah baik membolehkan pengguna menggunakan akaun yang dicipta untuk menghantar permohonan rumah pemilik rumah kos sederhana rendah dan boleh menyimak status permohonan terus secara dalam talian ataupun online. Dan berdasarkan pemantauan kita di dalam jawatankuasa pemandu untuk pelaksanaan rumah mampu milik ini, apa yang saya boleh maklumkan, untuk memastikan proses penawaran rumah mampu milik dikeluarkan mengikut saluran dan kaedah telus, beberapa syarat dan prosedur baru telah kita perkenalkan. Antaranya, pemohon hanya perlu memastikan semua maklumat lengkap diisi semasa menghantar permohonan secara dalam talian. Yang kedua, sistem permohonan akan diproses dan disaring berdasarkan sistem merit. Ini berdasarkan yang tadi lah, maksudnya berapa anak semua. Sistem merit ni akan mengambil kira semua maklumat yang terlibat seperti status bujang atau sudah berkahwin, jumlah pendapatan, jumlah keluarga, gaji dan tanggungan. Dan yang ketiga, bagi permohonan yang mendapat merit yang tinggi dan dikirakan sebagai layak, eksekutif bahagian perumahan akan menghubungi pemohon tersebut dan seterusnya perlu tampil untuk penghantaran serahan dokumen untuk pengesahan. Jika dokumen yang dikemukakan semua lengkap dan tepat, sijil penawaran akan dikeluarkan dengan cas sebanyak RM10 akan dikenakan bagi satu sijil tawaran yang dikeluarkan.
Proses pengesahan akan dijalankan dan penentuan lot ataupun PTD akan dibuat secara automatik melalui sistem penambahbaikan dan transformasi peringkat SUK bahagian perumahan ini akan dapat membantu merealisasikan misi kerajaan negeri dalam menyediakan pemilikan rumah mampu milik bagi setiap rakyat Johor yang layak. Dan saya ingin maklumkan bahawa dalam sistem kita memang kita dalam proses maknanya kita beritahu proses itu berjaya cuma dalam mengikut penggiliran. Kita tahu banyak permohonan yang kita terima berdasarkan permohonan secara online ni. Dan kadang-kadang satu peringkat proses permohonan tu kebanyakannya ada yang tidak updatekan sama ada email ataupun talian telefon yang perlu dihubungi. Ini menjadikan perkara ini terhalang. Sebab itulah dalam sistem kita ni kita minta setiap tahun perlu diupdatekan apakah maklumat-maklumat terkini untuk kita kena pasti dari segi permohonan tersebut. Dan kita tahu kadang-kadang satu peringkat gaji mereka baru 3,000 dan pada tahun kedua gaji mereka meningkat. Dia boleh mengubah kepada harga yang lebih baik untuk mereka memiliki rumah. Jadi inilah kaedah-kaedah pemantauan kita. Selain kita dapat melihat di mana kawasan-kawasan tumpuan pembinaan rumah perlu kita laksanakan. Dan saya nak maklumkan dan dalam masa 3 tahun ni pelbagai perkara yang menarik yang kita lakukan dalam sistem online. Dan saya telah bentangkan dalam mesyuarat semua esko-esko perumahan dan kita berhati diri Johor kita memulakan perkara yang agak baik daripada negeri lain dengan menggunakan sistem dan pihak kementerian pun telah mula ke arah kita untuk menyediakan satu sistem supaya ianya mudah diakses oleh orang ramai. Dan inilah kaedah kita dalam kita menentukan pemilikan rumah dapat kita penuhi dan sebarang keraguan dalam pemilikan rumah kita pun beritahu kepada masyarakat supaya tidak mempercayai kepada orang tengah yang kadang-kadang kata menjual rumah 5,000 boleh dapat. Ini semua tak betul. Jadi kalau berlaku penyelewengan begitu, sila laporkan pada pihak SPRM untuk kita ambil tindakan atau kita dapat lihat kenapakah perkara ini boleh berlaku atau adakah orang-orang yang mungkin sepatutnya yang boleh kita ambil tindakan. Jadi untuk menjawab soalan yang berhormat tadi, ianya telah kita nyatakan apa pun prosedur yang kita lakukan berdasarkan keadaan sekeliling kita. Dan inilah sistem yang kita laksanakan dan telah menjadi satu perkara yang baik di peringkat negeri Johor. Yang Berhormat Semerah jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 9. Yang Berhormat Pemanis jemput. Yang Berhormat Speaker, soalan nombor 10. Jemput. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, izinkan saya menjawab soalan Semerah dan Yang Berhormat Pemanis secara bersekali. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, pelbagai inisiatif kerajaan Johor telah pun laksanakan dalam usaha untuk mencari dan melatih bakat-bakat terbaik dari Johor ini melalui kaedah dan modul soft skill dengan izin, iaitu kemahiran insaniah. Dan ia tidak dapat dinafikan lagi kerana aspek pembangunan bakat ini diletakkan sebagai salah satu visi utama dalam pembentukan gagasan Johor berkemajuan, iaitu keperkasaan insan. Gagasan ini telah disebar luaskan ke serata Johor supaya ia didukung sepenuhnya dan menjadi modul amalan terbaik kepada bangsa Johor untuk dipraktikkan. Bakat-bakat Johor yang dibentuk ini telah ditunjangi oleh ciri-ciri Johor berkemajuan, iaitu semangat pemikiran nilai, sikap dan orientasi kita sentiasa menjurus kepada masa hadapan. Yang kedua, semua usaha mesti terfokus untuk mewujudkan kondisi dan persekitaran yang lebih baik dalam kehidupan material dan sisi rohani bangsa. Yang ketiga, budaya dan pemikiran progresif harus berakar umbi dan menjadi gaya hidup Johor. Yang keempat, apa jua yang direncanakan haruslah melihat perspektif global. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, bakat bernilai tinggi sememangnya merupakan aset supaya Johor terus maju. Oleh demikian, penubuhan unit swadaya insan negeri Johor adalah amat bertepatan dengan keperluan negeri Johor sebagai entiti yang mengukuhkan jaringan antara pihak industri, pihak pengeluar modal insan
di kalangan institusi kemahiran dan pengajian tinggi serta pihak berkepentingan yang lain seperti pelabur dan kerajaan. Justru menjaga bakat bernilai tinggi adalah menjadi sebahagian daripada agenda unit swadaya insan ini. Yang Amat Speaker, pengujudan unit swadaya insan negeri Johor akan membolehkan isu-isu yang telah saya sebutkan di atas diselesaikan, dan ia memerlukan pengukuhan dan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkesan. Unit swadaya insan juga menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar seperti dalam ucapan bajet beliau merupakan autoriti tertinggi dalam segala aktiviti yang meliputi pengurusan dan pembangunan swadaya insan negeri Johor. Unit ini akan menjadi penyelaras utama di antara pihak industri yang terdiri dari pelabur-pelabur, agensi kerajaan, institusi latihan kemahiran, institusi pengajian tinggi dan pencari kerja dalam memastikan aspek pengurusan serta pembangunan bakat ditekankan di negeri Johor ini. Tuan-tuan Speaker, saya juga ingin menjelaskan di sini bahawa Johor merupakan negeri pertama di negara ini yang menumbuhkan unit seumpama ini di bawah kerajaan negeri, yang mana unit ini bukanlah pesaing atau melaksanakan peranan sedia ada agensi kerajaan seperti Jobs Malaysia, institusi latihan kemahiran atau mana-mana jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tetapi unit swadaya insan Johor adalah pemudacara penyelaras agensi yang akan melaksanakan koordinasi bagi menghubungkan semua pihak berkepentingan di dalam keperluan swadaya insan, yang mana akhirnya akan dan juga untuk manfaat pelabur, pencari kerja dan juga demi Johor berkemajuan. Tuan-tuan Speaker, dalam usaha kita untuk mengurangkan kadar pengangguran, beberapa rancangan bagi tahun 2017 juga telah pun diatur. Dan antara program yang akan kita laksanakan ialah program pertama, ialah program Zero to Hero, yang mana akan dilaksanakan di seluruh negeri Johor, yang melibatkan seramai sebagai fasa pertama 300 orang belia yang keciciran pelajaran tetapi mempunyai nilai produktif. Program ini bertujuan untuk mengoptimumkan guna tenaga di kalangan rakyat negeri Johor, dan ia merupakan satu kerugian besar apabila golongan belia keciciran ini tidak diberi perhatian bagi membantu menjana ekonomi negeri Johor melalui pengujudan peluang pekerjaan yang meliputi aspek kemahiran. Yang kedua, unit swadaya juga akan mengenal pasti siswaza yang telah menganggur lebih daripada 3 tahun untuk dilatih semula dengan izin reskilling dalam bidang-bidang yang mempunyai permintaan tinggi di kalangan industri. Ia juga mengambil kira dari sudut professional licensing seperti quantity surveyor, site safety officer atau officer dan juga industri-industri yang mempunyai permintaan yang tinggi di negeri Johor ketika ini. Tuan-tuan Speaker, Kembara Kerjaya bagi tahun keempat juga akan diteruskan kerana ia adalah medium yang sangat efektif untuk bertemu rakyat Johor, terutama di kalangan masyarakat luar bandar, sekaligus merapatkan peluang-peluang yang ada di bawah seperti peluang pekerjaan, peluang kemahiran, keusahawanan kepada rakyat negeri Johor. Yang Berhormat Speaker, unit swadaya juga akan bekerjasama dengan pelabur-pelabur di kalangan industri untuk menggalakkan pengambilan pekerja tempatan, iaitu dari negeri Johor, dengan memastikan bahawa mereka dilatih dan diberi pendedahan secukupnya seperti mana kehendak majikan sebelum memulakan kerjaya. Hal ini dapat kita saksikan keberkesanannya melalui beberapa persefahaman yang telah diwujudkan di antara industri dan penyedia latihan seperti baru-baru ini di antara Forest City bersama UTM dan Yayasan Pelajaran Johor untuk pengambilan pekerja di Forest City, serta Team Attraction Resort bersama Perbadanan Tabung Kemahiran dan YPJ untuk keperluan tenaga kerja di pembangunan Desaru
iaitu di kawasan Desarukus. Selain daripada itu juga, program-program penempatan pekerjaan yang lain juga akan diteruskan. Terima kasih. Yang Berhormat. Merah jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan tambahan. Kalau nak nyoal tu bangun je lah terus. Terima kasih Tan Sri. Maaf. Kita melihat bahawa proses liberalisasi pekerjaan secara global ini amat baik, terutamanya dalam membantu pembangunan negara yang kekurangan tenaga mahir. Soalan saya, apakah usaha kerajaan Johor terutamanya untuk melindungi pasaran pekerjaan domestik bagi mengelakkan kadar pengangguran ini terus meningkat? Yang Berhormat Speaker, seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, mengambil kira tentang aktiviti-aktiviti yang berlaku di negeri Johor dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, infrastruktur, dan juga di mana ia secara langsung telah pun membawa kepada satu keadaan di mana peluang pekerjaan semakin bertambah. Jadi dalam usaha itu mengambil kira tentang apa yang berlaku di negeri Johor. Sebab itulah kerajaan negeri mengambil langkah pertama, iaitu penubuhan unit swadaya insan negeri Johor. Kerana sebelum ini, apa jua yang berkaitan dengan sumber manusia, peluang pekerjaan, peluang latihan, peluang penempatan pekerjaan, ia adalah sebenarnya di bawah Kementerian Sumber Manusia itu sendiri. Tetapi mulai sekarang, kita dah ada unit tersendiri di kerajaan negeri Johor, di mana unit ini akan menjalankan tugas-tugas. Pertama sekali, prioriti kita, itu kepentingan kita, memastikan bahawa rakyat negeri Johor mendapat peluang daripada limpahan ekonomi yang berlaku di negeri Johor dalam konteks peluang pekerjaan dan peluang latihan kemahiran. Jadi dalam konteks tersebut, unit swadaya insan ini telah pun ditubuhkan, dan seperti saya katakan tadi, kita bukan pesaing kepada mana-mana agensi yang lain, tetapi unit ini akan melaksanakan aktiviti selaras dengan kehendak negeri Johor, selaras dengan acuan di negeri Johor, dan juga selaras dengan seperti saya katakan tadi, kepentingan rakyat negeri Johor itu sendiri. Jadi dalam konteks tersebut, apa jua aktiviti yang kita akan susun dan kita akan laksanakan, kepentingan untuk kita ialah, KPI kita ialah untuk melindungi pekerja tempatan, dan kita juga akan melangkah dengan lebih agresif berjumpa dengan pelabur-pelabur yang masuk ke negeri Johor. Kita akan membantu pelabur-pelabur ini untuk mendapatkan tenaga kerja, di mana kita akan beri fokus kepada warga tempatan daripada negeri Johor itu sendiri. Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya sebenarnya ada sikit sambungan dari soalan yang lebih dahulu, kerana pelaburan dan peluang pekerjaan ini semua adalah isu yang sama. Dengan keadaan yang paling baru masa ini, pilihan raya Amerika Syarikat telah pilih satu presiden yang baru, dan impak pilihan raya Amerika Syarikat ini sebenarnya di bidang peluang pekerjaan di Malaysia. Khasnya sekarang dengan jawapan dari Yang Amat Berhormat dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa Amerika Syarikat adalah pelabur nombor 3 di Iskandar Malaysia. Dan sektor-sektor yang berlabuh Amerika Syarikat ni tumbuh di bidang pembuatan dan juga perkhidmatan. Kedua bidang ni mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak, lebih banyak daripada bidang lain, seperti hartanah. Hartanah tu khasnya bidang hartanah yang diwujud oleh developer pemaju. Warga China tu sebenarnya tidak mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak kepada warga tempatan, warga Malaysia. Tapi bidang pembuatan dan bidang perkhidmatan ni adalah bidang yang amat penting untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak Malaysia. Iaitu kalau dalam 5 tahun yang akan datang ni, masa pindik sahaja, kerana Presiden Trump ni kita tak tahu apa polisi yang akan dilaksanakan. Bolehkah
Esko-esko beri pengetahuan kepada Dewan Yang Mulia ini berapa kerja akan terkesan dan berapa orang khasnya yang bekerja dalam syarikat-syarikat Amerika Syarikat ni, dan apa impak dan apa rancangan yang akan diambil oleh kerajaan negeri untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Yang Berhormat, kalau tak boleh detail nak jawab, secara umum boleh jawab. Sila. Yang Berhormat. Tuan Speaker, saya lihat pihak rakan-rakan kita di sana tu lebih risau dengan kemenangan Presiden Amerika yang baru. Tapi saya rasa lebih baik kalau fokus kepada PRU yang akan datang supaya dapat kekalkan rekod yang sama seperti ini. Jadi tak perlu nak risau tentang apa yang berlaku dengan dasar yang berlaku di Amerika. Tetapi sekarang tujuan seperti mana dalam jawapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga yang telah beliau kata tadi. Johor bukan hanya menumpukan perhatian kepada Amerika, tetapi dengan kedudukan strategik negeri Johor, kita membawa pelabur daripada merata dunia. Kita juga akan membawa pelabur daripada China, daripada India, dan Dubai dan sebagainya. Jadi ini merupakan kekuatan kita di negeri Johor, dan perkara yang paling penting sekali adalah kestabilan politik yang ada pada kita. Jadi tak perlu risau tentang apa yang berlaku. Dan saya percaya Sinai juga silap, kerana apabila saya menceritakan mengenai peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan sebagainya, ia bukan hanya melibatkan kepada bidang pembuatan. Bukan saja bidang pembuatan, contohnya di Forest City. Kita menjangkakan dalam tempoh 20 tahun projek di Forest City, kita akan mendapat peluang pekerjaan sebanyak 220,000 peluang pekerjaan. Dan semuanya bukannya dalam bidang pembinaan, tetapi rangkaian aktiviti-aktiviti yang akan berlaku di Forest City. Dari segi tourism, dari segi kemahiran-kemahiran yang lain, hotel, industri-industri sampingan dan sebagainya. Jadi tak perlu risau, kita mempunyai banyak peluang pekerjaan. Negeri Johor merupakan negeri yang mempunyai kadar pengangguran yang terendah di Malaysia, 3.1% sahaja. Dan juga contohnya kalau kita lihat di kawasan Iskandar Malaysia saja, apabila Iskandar Malaysia ditubuhkan pada tahun lebih kurang 2007, unjuran yang dibuat dalam Pelan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia, kawasan Iskandar sahaja akan memberi sebanyak 800,000 peluang pekerjaan. Dan Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sehingga tahun 2016, kuartal 3 2016 dengan izin, sebanyak 700 lebih peluang pekerjaan telah pun diisi. Dan juga kita ada banyak lagi peluang pekerjaan di kawasan Desarukos, di kawasan Pengerang dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya melibatkan pembangunan dari segi pembinaan ataupun pelaburan daripada Amerika saja, tetapi dengan keadaan negeri Johor yang strategik ini, negara-negara lain juga telah pun jatuh cinta dengan Johor, telah pun mula masuk ke negeri Johor, dan banyak lagi peluang pelaburan akan berlaku di negeri Johor, dan secara langsung akan juga memperbanyakkan peluang pekerjaan di negeri Johor. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Hebat Yang Berhormat ni. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekianlah saja soalan-soalan yang dapat kita kemukakan pada pagi ini. Sekiranya ada soalan yang disenaraikan belum dijawab secara lisan, akan dijawab secara bertulis dalam persidangan ini. Sambungan perbahasan atas rundingan bacaan kali yang kedua bagi rang undang-undang Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016. Ahli-ahli Yang Berhormat, perbahasan atas rundingan bagi bacaan kali kedua Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016 disambung sekarang. Saya persilakan Yang Berhormat Musa Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Nusa Jaya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker kerana diberikan peluang dan ruang untuk Nusa Jaya berucap di mesyuarat ketiga bagi penggal persidangan keempat
Dewan Negeri Johor yang ke-13. Yang berbahagia Tan Sri Speaker, Nusajaya juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana telah menyediakan bajet 2017 yang cukup komprehensif, inklusif, merangkumi dan merentasi seluruh rakyat negeri Johor, tidak kira bangsa, agama, tidak kira kaya dan miskin, tidak kira sempurna dan kurang upaya, tidak kira bijak dan kurang bijak, tidak kira berkeluarga atau ibu tunggal atau golongan asnaf-asnaf. Ianya berunsurkan muafakat Johor, Johor berkemajuan dan rakyat sejahtera. Sesungguhnya Nusajaya dan rakyat Johor secara amnya amat bersyukur dan berbangga kerana mempunyai pemimpin yang amat berhormat Menteri Besar kita yang bijaksana, tajam pemikirannya, hatinya bersih, murni dan ikhlas, berjiwa besar dan berjiwa rakyat demi untuk negeri Johor yang tercinta ini. Nusajaya dan seluruh rakyat Johor juga amat bersyukur kepada Allah SWT kerana dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang berjiwa rakyat, sentiasa mudah didekati oleh masyarakat, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Seluruh rakyat Johor perlu berada bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor bagi memastikan gagasan muafakat Johor dapat direalisasikan dengan tersusun, insya-Allah. Johor permai cantik di mata dunia, meniti di bibir pelancong bercerita, semangat muhibah seia sekata, semoga kekal tanpa sengketa. Salam dihulur setulus hati, tanda hormat sanjungan budi. Rakyat Johor sedia bertoleransi, amalan mulia teguh pribadi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat, pengaduan dan kemiskinan, maka Allah akan menutup pintu langit terhadap segala pertolongan hajat dan permintaan pemimpin tersebut. Hadis ini membawa maksud yang setiap pemimpin yang diamanahkan untuk membantu rakyat di bawah kawasannya, namun ia tidak mendengar segala keluh, kesah, rungutan dari penduduk setempatnya, maka mereka tergolong dalam golongan yang tidak dibantu oleh Allah SWT. Namun demikian, hal ini sangat kontra dan berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita yang sentiasa mendampingi serta mendengar idea di rakyat selain menyelesaikan segala masalah yang berkait agar mereka hidup di negeri bertuah ini dengan aman dan makmur biarpun ditekan dengan kos sara hidup berganda ketika ini. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, muafakat Johor sebenarnya adalah untuk menjadikan Johor sebagai kuasa ekonomi utama negeri Malaysia dan salah satu kuasa ekonomi berpengaruh di rantau Asia. Kita sedang melakukan pengagihan kemakmuran secara seimbang, dapat dilihat dengan aktiviti dari persefahaman semua bangsa dan lapisan masyarakat. Usaha kita adalah untuk merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi dan menaikkan taraf kehidupan, kemajuan dan kemewahan yang kita kecapi hari ini
dapat dikongsi bersama oleh semua lapisan masyarakat. Kita boleh berbangga dengan penyatuan dan kerjasama dari semua pihak, semua bangsa dan lapisan masyarakat, saling hormat, menghormati, ingin mengingati dan bantu-bantu yang membawa kemajuan dan kemakmuran di dalam negeri Johor. Rakyat Johor tinggi perketi, kemana pergi tersipu perpaduan. Jauh sekali saling benci-membenci demi maruah harga kemakmuran. Kemajuan orang-orang Melayu dari segenap aspek adalah matlamat yang perlu direalisasikan. Sebagai langkah pertama dan utama, ia memantapkan sasiah dan mentaliti dalam kalangan orang Melayu. Nusajaya memandang kepada sebuah bangsa Melayu Johor atau rakyat Johor secara amnya berfikiran matang, berfikiran secara kritis, inovatif dan kreatif, mengamalkan sikap positif dan global. Tapi malangnya Yang Berhormat Tan Sri Speaker, statistik kadang-kadang menunjukkan bahawa orang Melayu kita masih mencatatkan jumlah tertinggi dalam kes-kes masalah sosial seperti buang anak, anak luar nikah, merempit, najis dadah dan sebagainya. Perlu dilaksanakan program-program kemasyarakatan dan jati diri. Pendedahan terhadap nilai-nilai murni perlu dijadikan sebagai budaya orang Melayu dan orang Johor secara amnya. Dalam hal ini saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Tabika Kemas di bawah Kemajuan Masyarakat, di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Sebab baru-baru ni saya sempat merasmikan Komisen Kemas yang mana saya lihat kelas fardu ikfah yang julung-julungnya yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang diadakan di negeri Johor saja. Saya lihat anak-anak murid Kemas cukup berbangga, cukup gembira, iaitu mereka berkhatam Al-Quran beramai-ramai. Juga pemaju masyarakat berbicara dalam majlis konvensyen dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi ini menunjukkan peringkat awalan lagi. Peringkat anak-anak kita 6 tahun, Tabika Kemas telah melaksanakan nilai-nilai murni dalam fardu ain dan juga telah menyediakan mereka dalam dual bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ingin membawa kepada masalah Nusa Jaya, iaitu 2 perkara sahaja. Yang pertama, dalam ucapan bajet 2017, iaitu dalam perkara 243, iaitu memperkukuhkan 7 agenda besar, iaitu agenda Johor Lestari, yang mana bagi tahun 2017 Mukim Tanjung Kupang dan kawasan Gelam Patah telah dipilih bagi kepentingan kampung tradisional, iaitu pemeliharaan dan kelestarian kampung tradisional, penambahbaikan infrastruktur fizikal serta mewujudkan aktiviti sosio-ekonomi yang mana peruntukannya cukup besar, 1 juta daripada kumpulan wang projek sosial, selain akan dibantu oleh pihak-pihak swasta berdekatan dalam program community social, bantuan community social dengan izin. Bagi makluman Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Mukim Tanjung Kupang ni ikut sejarahnya adalah kampung nelayan tradisional
yang mana penduduknya adalah nelayan sahaja, dan terdapat 5 kampung utama dan beberapa kampung rangkaian termasuk kampung orang asli Sempang Arang. Ianya pada tahun 1977 peristiwa sedih iaitu kapal terbang Mas terhempas yang meragut 100 nyawa terbunuh. Kemudian pada tahun 1998, 20 tahun kemudian, link kedua iaitu di antara Johor dan Singapura dibina. Dan 2 tahun kemudian pelabuhan Tanjung Pelepas dibina. Jadi pada tahun 2000 mungkin Tanjung Kupang berubah wajah yang cukup baik dan yang luar biasa. Dan kira-kira penduduknya sekarang ni berjumlah 10,000 hingga 15,000 saja, dan masih ada kaum nelayan hampir 600 orang. Mungkin Tanjung Kupang sekarang ini dikelilingi dengan pembangunan yang sungguh menakjubkan. Selain pada pelabuhan Tanjung Kupang, Forest City pun ada di bawah Iskandar, Malaysia. Kota Iskandar pun bersebelahan, terdapat Puteri Harbour, Idu City dan lain-lain. Cuma masalahnya, untuk makluman yang berhormat Tan Sri Speaker, walaupun penduduk secara amnya menerima pembangunan dengan hati yang terbuka, tapi dalam masa yang sama mereka menghadapi masalah-masalah sepanjang pembangunan yang ada semenjak 3 tahun hingga ke 20-30 tahun akan datang, iaitu sepanjang jalan Gelempatah ke pendas laut Tanjung Kupang yang satu-satunya jalan kampung sentiasa berlubang disebabkan kenderaan yang berat. Yang jalan kampung ni, J4 ni, asalnya untuk jalan-jalan kampung kenderaan kecil, tapi bila kenderaan besar yang lebih muatannya lalu, dia kadang-kadang sepatang jalan tu dia penuhi, dan itu yang akan kekuatan tadi menyebabkan lubang-lubang, lopak dan sebagainya. Juga jalan-jalan akan berabuk dengan lori yang membawa pasir dan tanah, serta kelajuan yang agak boleh tahan lajunya lori-lori tadi, kerana untuk mengejar trip dengan izin. Dan sebahagian rumah kadang-kadang ada juga retak di sana sini. Dan juga baru-baru ni, beberapa bulan yang lepas, banjir kilat berlaku dalam sejarah di Tanjung Kupang, yang sebelum ni 20 tahun dulu banjir, dan baru-baru ni telah berlaku banjir kilat. Dan di kampung ni juga jalan yang satu-satunya pun kadang bergelap kerana lampunya kurang dipasang, dan ada juga berlakunya kecurian dan kemalangan dan kerompakan di rumah-rumah. Dan di penghujung jalan Tanjung Kupang ni tadi ada sebuah kampung Ladang Hujung, iaitu satu pekan nelayan kecil yang suasananya cukup indah, alam semula jadi yang cukup nyaman. Tapi namun demikian dipahamkan akan diubah suai dalam program aktiviti komersial. Jadi masanya tidak terlambat untuk sama-sama kita fikirkan bersama. Jadi yang berhormat Tan Sri Speaker, Nusajaya mencadangkan supaya satu jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk memastikan supaya kampung tradisional Tanjung Kupang ini kekal dengan keasliannya, dengan kelestariannya, dengan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan berteraskan kemakmuran material, kesejahteraan sosial, keperkasaan insan
iaitu satu kampung di dalam satu bandar. Yang kedua, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Nusa Jaya ingin menarik perhatian kepada kepadatan penduduk di kawasan Lebuh Raya Skudai Pontian, Jalan Persekutuan 5, iaitu daripada Taman Pulau Indah, Taman Pulau Kehijauan sampai ke Taman Sri Pulai Universiti Teknologi Malaysia hingga persimpangan Taman Sri Skudai. Kalau di sebelah jauhnya sampai ke Pekan Nanas dan Pontian. Masa kini penduduknya bertambah cukup padat, hampir lebih 50,000, dan dipahamkan jalan berkenaan sekarang ni dah sesak sewaktu waktu bekerja ke arah Johor Bahru dan balik bekerja selepas waktu pejabat. Saya mendapat buat pertanyaan dan buat kajian ringkas seorang penduduk daripada Taman Pulau Indah, jika nak sampai ke Johor Bahru sebelum pukul 8, dia kata dia kena keluar rumah sebelum 6 suku. Cepat-cepat sembahyang subuh dan keluar 6 suku, dia akan sampai di persimpangan Jalan Skudai bertingkat tadi dan di McDonald di penghujung Jalan Lebuh Raya Skudai setengah jam, sebab dia akan melalui 5 persimpangan lampu syarat. Jadi perjalanan dia lebih kurang 10 km, tapi ada 5 persimpangan lampu syarat. Jadi kalau dia keluar sebelum 6 suku, dia akan sampai dalam masa setengah jam. Dan Berhormat Nusa Jaya, sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan ini 20 minit.